Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama lagi pada malam ini dengan satu lagi tajuk yang akan disampaikan oleh Brother Lim Joy Soon, iaitu menjawab fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dibincangkan pada malam ini insya-Allah adalah mengenai tuduhan-tuduhan daripada pihak orientalis ataupun mereka yang bukan Islam terhadap Nabi kita yang kita cintai dan yang juga kita contohi dan ikuti, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kaedah itu, apakah kita sebagai umat Islam apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam difitnah ataupun dituduh, adakah kita perlu rasa emosi dan marah ataupun kita boleh menjawab dengan cara yang berhikmah ataupun memberi mereka satu kefahaman yang mungkin mereka itu tersilap daripada sudut, contohnya mereka telah membaca daripada artikel-artikel ataupun buku-buku yang telah menceritakan benda-benda yang negatif terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah pada malam ini saya akan ajukan beberapa soalan yang saya rasa sangat relevan dengan tajuk yang diberikan pada malam ini, di mana Brother Lim Joy Soon insya-Allah akan menjawab. Dan saya mengharap sesiapa yang sedang menonton sekarang ni, mudah-mudahan kita boleh membawa manfaat kepada orang lain juga. Dengan hanya beberapa klik saja di handphone anda tolonglah share video ni. Dan juga kalau sekiranya di dalam ceramah Brother Lim ni, anda ingin bertanyakan sembarang soalan, bolehlah terus komen dan tinggalkan soalan di sana. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab dalam tempoh masa yang diberikan. Baik, kita juga mengajak saudara-saudari yang sedang menonton, tolonglah juga support rakan-rakan media kita di mana yang anda sedang menonton sekarang, seperti Pro Media Tajdid, Media Ubudiyah, Dokumentari Kuliah Studio DKS dan juga Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dengan tajuk dakwah ini ataupun tajuk yang kita menjawab salah tanggapan daripada kalangan orang bukan Islam boleh memberikan kita sedikit pendedahan dan kefahaman dalam teknik untuk menjawab soalan-soalan daripada orang bukan Islam, insya-Allah. Baik, saya teruskan kepada Brother Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi Brother Lim. Nak tanya, okey, mungkin ramai yang sedang menonton ni tak tahu bahawa Brother Lim ni dia pun bukan hanya pendakwa yang hebat, tetapi juga dia chef yang hebat di rumah. Jadi saya nak tanyakan Brother Lim, hari ni masak apa untuk keluarga? Alhamdulillah. Hari ni masak wonton mi. Ya, wow. Ini yang paling berat di dunia. 1 tan. Baik, biasanya kalau wonton tu kita tahu Brother Lim, isinya diorang gunakan daging khinzir ataupun daging babi. Tetapi kalau dijadikan halal, biasanya Brother Lim gunakan apa? Ya, gunakan udang dengan ayam. Wah, best lah Brother Lim. Lain kali Brother Lim masak lagi, tolonglah jemput saya insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik Brother Lim, insya-Allah. Sebelum saya pergi tanya kepada soalan yang pertama, boleh tak Brother Lim memberikan kita semua sedikit pendedahan apa punca yang membuat ataupun apa punca sebab orang bukan Islam mempunyai tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab sebenarnya? Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya sebab ni datang daripada macam-macam sudut. Dia banyak angle. Dia bukan satu tempat saja. Beginilah. Orang yang pertama, bagi saya kadang-kadang media massa main peranan yang besar. Yang kadang-kadang mereka tidak sengaja, tetapi disebabkan kekurangan kefahaman mengenai agama Islam, okey, ataupun tak faham bahasa Arab, ataupun tak faham siluk belok agama Islam, okey, dan inilah yang menyumbang kepada salah faham ini. Okey, contoh, okey, kalau kita lihat yang menyumbang lagi kepada salah faham adalah agama dengan budaya. Kadang-kadang kita campur adukkan, orang bukan Islam keliru. Satu lagi yang menyumbang kepada salah faham adalah kadang-kadang
perbezaan budaya juga menyumbang kepada salah faham. Satu lagi, ramai di kalangan non-Muslim ini menilai Islam bukan melihat sumber Islam tetapi melihat orang Islam. Inilah jadi masalah. Dan bila mereka ada soalan mengenai Islam, Teruskan Relim. something wrong with my line, but you go ahead. You go ahead to do what you do first. Say something first. Okay, you can carry on, no problem. You are still on the screen and your voice is clear. Okay. Yang menyumbang kepada salah faham, menyumbang kepada kekeliruan ini ada banyak sebab. Kadang-kadang mereka baca buku-buku Islam, mereka baca terjemahan. Maka kadang-kadang terjemahan ini kurang tepat atau kurang jelas ataupun tidak memberi keterangan yang menyeluruh, maka itu menyumbang kepada salah faham. Dan kalau kita lihat, salah faham yang paling banyak sekali adalah video-video, tulisan-tulisan yang mereka keliru mengenai agama Islam. Nah, itulah yang banyak menyumbang kepada salah faham. Saya bagi contoh, pada tahun 1800 hingga 1950, dalam satu jangka masa 150 tahun, orang bukan Islam telah keliru, telah salah faham. Okey, telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buku terhadap agama Islam. Itulah salah faham tu. Dan itulah yang menyumbang kepada banyak kekeliruan, terutamanya orang barat terhadap agama Islam. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Brother Lim, sambungan daripada apa yang tadi Brother Lim sampaikan, saya juga rasa begitu juga seperti media barat contohnya, kadang-kadang mereka tu menunjukkan ataupun membuat satu, they portray an image about Islam in a very negative manner. Iaitu mereka menunjukkan elemen-elemen negatif untuk seolah-olah ingin mengkritik yang bahawa Islam ni, contohnya di antaranya mereka menuduh Islam itu agama yang mempromosi keganasan ataupun Islam itu adalah sebuah agama yang kuno dan sebagainya. Backwards lah. Jadi sebenarnya yang tuduh ni adalah segelintir kecil saja. Majoriti tidak. Jangan salah faham, bukan non-Muslim ni bukan sengaja ke atau bukan majoriti ke, tidak. Bagi saya segelintir yang sama ada mereka telah salah faham, tersalah tengok YouTube ataupun baca-bacaan yang kurang tepat, dan kadang-kadang mereka tidak jumpa orang Islam, jumpa pakar Islam untuk clarification, untuk penjelasan. Itulah jadi masalah. Kadang-kadang salah faham tu berterusan dan bertambah. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Satu penjelasan yang sangat baik, Alhamdulillah. Saya nak memberitahu kepada semua yang sedang menonton, terima kasih atas tinggalkan komen daripada sahabat-sahabat kita, iaitu Ahmad, Waalaikumsalam, Bazid daripada Muar hadir, Syukri daripada Muar juga, Alhamdulillah. Siti Aisyah memberi salam, Assalamualaikum. Syika mencakap Alhamdulillah. Dan ada juga satu soalan di sini, saya tak pasti ini soalan ataupun mungkin satu komen daripada Siti. Dia kata antaranya ialah salah satu orang Cina dan India kurang pandai berbahasa Melayu. Itu mungkin sebabnya orang Islam susah nak sampaikan Islam. Baik, nanti kita akan datang kepada soalan anda, tetapi hari ini kita fokus dahulu kepada topik yang ingin disampaikan, iaitu menjawab fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Baik, soalan pertama mengenai daripada topik ini ialah dalam satu masa tu di mana kita tahu masyarakat Arab selepas mereka memeluk Islam, mereka masih ada sebahagian daripada mereka yang mempunyai lebih daripada 4 orang isteri. Dan daripada itu, mereka tu seolah-olah poligami tu is unlimited lah. Berapa banyak dia nak kahwin pun boleh, nak berapa banyak isteri dan satu masa pun boleh. Jadi apabila datang perintah, Nabi seolah-olah menipu para sahabat. Suruh mereka ceraikan isteri-isteri mereka dan boleh simpan 4 saja. Jadi minta penjelasan daripada Brother Lim, kenapa Nabi dibenarkan untuk simpan 9 isteri pada satu masa, malah sahabat disuruh ceraikan. Dan seolah-olah bagi orang yang salah faham ni, mereka rasa Nabi telah menipu para sahabat. Silakan Brother Lim. Terima kasih Brother Fadli, soalan yang menarik. Ini soalan yang seringkali saya ditanya oleh sahabat-sahabat yang bukan Islam, tapi mereka tanya dengan cara yang sangat-sangat bagi saya sangat elok, bukan menuduh pun. Kadang-kadang mereka hanya nak tahu.
So saya beritahu mereka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, sebelum surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 tu diturunkan, bererti Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, mereka ni semua masih lagi mengikut syariat lama. Okey? Belum ada perintah lagi, maka mereka masih lagi ikut syariat yang sebelum itu. Dan Nabi Muhammad, mereka keliru sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai 9 isteri. Okey? Dan para sahabat ramai yang juga mempunyai ramai isteri juga. Tapi selepas Allah wahyukan, turunkan wahyu surah Nisa surah keempat ayat nombor 3, bahawa lelaki maksimum boleh ada 4 isteri. Okey, maksimum boleh ada 4 isteri. Okey, bila ayat itu diturunkan, Nabi perintahkan para sahabat untuk sesiapa yang ada lebih daripada 4 isteri, maka lepaskanlah mereka ataupun ceraikanlah mereka. Tetapi masalah di sini adalah Nabi Muhammad SAW dia kekal 9 isteri tu. So, di sinilah mereka keliru, mereka, kenapa Nabi perintahkan sahabat ceraikan isteri, dia kekalkan 9? Adakah Nabi menipu? So, inilah persoalan yang mereka bertanya. Bagi saya, untuk memahami Al-Quran, bagi mereka yang tonton hari ini, kita kena baca Quran untuk memahami konteks Quran itu. Kita tak boleh baca Quran out of context. Kita kena faham. Contoh, kadang-kadang Allah sebut, Ya ayuhan nas. Maksudnya apa? Allah cakap dengan orang Islam ke? Ataupun Allah bercakap dengan seluruh umat manusia? Ya, seluruh umat manusia. Kadang-kadang Allah sebut, Ya ayuhallazina amanu. Ya Allah cerita dengan siapa? Allah cerita khusus cakap tentang, wahai orang-orang yang beriman. Kadang-kadang Allah sebut, Kul ya ahlul kitab. Maka konteksnya Allah bercerita tentang ahli kitab. Berarti kita kena faham konteks ayat itu. Kalau kita tak faham, maka kita mungkin akan keliru. Kita umumkan. Okey? Dan kalau kita lihat surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 tu. Ayat ini satu ayat yang sangat special lah mungkin untuk penonton yang kali pertama dengar. Ayat yang sangat special. Dalam keseluruhan Quran, tak ada ayat Quran yang lebih special daripada ayat ini. Kenapa? Sebab satu-satunya ayat dalam keseluruhan Quran, lelaki hafal bahagian depan, perempuan hafal bahagian belakang. Iaitu maksudnya, kahwinlah wanita yang kamu suka, 2, 3 ataupun 4. Kebiasaannya lelaki akan berhenti di situ. Dan wanita pula akan hafal bahagian belakang. Sekiranya kamu kuatil, kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya 1. Nampak tak? So, unik tak ayat ini? Lelaki hafal depan, wanita hafal belakang. Okey, apa yang saya nak cerita di sini adalah, kalau kita lihat ayat surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni, konteksnya adalah apa? Ini ada syariat yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk Nabi, tetapi untuk umat Nabi. Berarti selepas ayat itu diturunkan, umat Nabi, syariatnya adalah maksimum boleh mempunyai 4 isteri pada satu masa sehingga hari kiamat. Tak boleh lebih. So itu syariat untuk umat Nabi. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat lain. Syariat lain. Yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Dan kalau kita lihat 3 ayat ini, ada 2 perkara yang sangat penting yang Allah sebut dalam ayat ini. Yang pertama, Allah melarang Nabi Muhammad SAW menceraikan mana-mana satu isterinya. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi Muhammad SAW adalah ummul mukminin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja tak boleh cerai. Bukan saja tak boleh cerai. Malahan Nabi tak boleh kahwin lagi. Kalau dia terjumpa wanita yang cantik, hati dia suka, tetap tak boleh kahwin lagi. Kenapa? Sebab Allah telah tutup kota Nabi. Berarti syariat untuk Nabi tak boleh kahwin, tak boleh cerai dan tak boleh kahwin lagi. Itu syariat untuk dia sebagai Nabi. Surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Sebab itulah saya selalu ingati umat Islam. Kita tak boleh ikut Nabi keseluruhannya. Sebab apa? Ada setengah-setengah perkara kita tak boleh ikut Nabi. Sebab apa? Sebab syariat itu khas untuk dia saja. Contoh, Nabi nikah tak perlu wali. Nabi nikah tak perlu mas kahwin. Nabi tak boleh ceraikan isterinya. Dan Nabi juga tak boleh kahwin lagi bila ayat itu diturunkan. Berarti, sebagai seorang Islam, kita hanya ikut perintah Nabi. Bukan ikut Nabi. Dan kalau kita faham konteksnya, kedua-dua ayat ini, ayat pertama surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, ini adalah syariat untuk umat Nabi. Dan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52, ini adalah syariat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka bila kita faham konteksnya, maka berlaku tak Nabi menipu sekarang? Tidak berlaku lagi. Wallahu alam. Satu penjelasan yang baik, saya rasa apa yang tadi Brother Lim sebut, kita sebagai umat Islam haruslah bezakan syariat kepada Nabi dan juga syariat kepada umat Nabi. Iaitu tidaklah semua perkara yang Nabi buat kita boleh ikuti. Beberapa poin yang Brother Lim sebut, contohnya Nabi bernikah tidak perlu mas kahwin. Nabi juga tak boleh menceraikan isteri, malah tak boleh kahwin lagi. Dan dia tu mempunyai 9 orang isteri. Dan kalau saya boleh katakan sedikit tambah di sana, kita contohnya tidak boleh kahwin dengan ibu kita sendiri. Begitu jugalah seperti Ummul Mukminin ataupun ibu kepada orang-orang mukmin. Jadi satu penjelasan yang sangat baik Brother Lim. Dan saya nak pergi pula seterusnya, berkenaan juga dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup dia tu dia mempunyai 11 orang isteri. Dan dia juga mempunyai 9 orang isteri pada satu tempoh masa. Kirakan ada 9 orang isteri, satu tempoh masa yang sama. Jadi persoalan saya di sini ialah, mungkin ada sebahagian orang yang pernah ataupun mereka tu memfitnah Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah. Mereka mengatakan bahawa Nabi ni, dia sebenarnya seorang yang mungkin akal tidak begitu sihat. Sebab itulah dia perlukan banyak isteri. Contohnya macam dalam istilah, kalau kita nak kata tu seperti sex maniac lah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Jadi macam mana kita nak jelaskan kepada orang bukan Islam, terutama sekali kalau mereka ada salah tanggapan sebegini. Silakan Brother. Bismillah, alhamdulillah. Soalan ini soalan yang agak popular lah kalau kita pergi YouTube ya. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan saya mempunyai pengalaman sebenarnya, practical punya experience. Seorang kawan saya yang baik ya, kawan baik, seorang missionary Christian sebenarnya, pernah datang jumpa saya dan dia cerita, dia bagi gambaran bahawa na'udzubillah, dia sebut Nabi ni kenapa perlukan ramai isteri. Dia kata seorang lelaki, seorang isteri sudah cukup. Kenapa pun ramai? Kalau dia tak gila seks, na'udzubillah, maka dia siapa? So bila orang tanya, kadang-kadang orang tuduh, saya cadangkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, relax. Apa yang kita perlu buat adalah dengar dulu soalan tu dan kita menjawab secara rasional. Jangan terbawa-bawa, jangan kita jadi emotional. Kalau kita emotional, maka kita mungkin tak dapat menyampaikan jawapan dengan tepat. Maka saya tanya dia, since kamu kata na'udzubillah Nabi Muhammad SAW gila seks, na'udzubillah, okay, sebagai seorang Islam saya tak percayalah, tapi kamu percaya, no problem. Saya tanya dia, saya tanya boleh tak kamu tunjukkan sedikit simptom. Sebab setiap penyakit dia mesti ada simptom. Kalau kita tanya doktor, okay, gila seks ni tu apa? Mereka akan kata itu suatu penyakit, is an illness. Setuju tak? Setiap penyakit dia mesti ada simptom. So kalau kamu boleh tunjukkan, okay, simptom-simptomnya, okay, itu lebih mudah untuk saya terimalah tuduhan tu. So saya kata, boleh tak kamu tunjukkan? So biasanya dia diamlah, dia tak mampu tunjukkan apa-apa. Maka saya tanya dia, apa kata jom kita bincang. Mari kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, okay? Dan di situlah kalau kita dapat, kita cuba cari, tengok ada tak simptom-simptom. Kalau ada simptom, mungkin tuduhan kamu tu tepat. Tetapi kalau tak ada simptom, mungkin tuduhan tu tidak tepat. Mungkin itu suatu salah faham. Maka dia setuju. Maka kita pun bincang. So saya tanya dia, okay, Nabi nikah pada usia berapa? Pandangan umum, sedang kita bincang pandangan umum.
25. Okey, dia kata betul-betul. Dan isteri Nabi Muhammad SAW yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, usia berapa pada masa itu? 40. Maka saya pun tanya dia soalan pertama. Okey. 25 nikah dengan 40. Okey. So, saya tanya dia, kalau orang yang gila seks, suka tak dia nak kahwin wanita tua daripada dia 15 tahun? Ini soalan pertama. Dia diam dululah. Saya sambung. Saya tanya dia, tahu ke tak tahu? Nabi Muhammad SAW monogami. Monogami maksudnya hanya mempunyai seorang isteri. Dalam satu jangka masa berapa lama? Siapa tahu? dekat 25 tahun. Berarti pada usia 25 Nabi, hinggalah usia 50, dalam hidup Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai seorang wanita. Maksudnya apa? Sampai usia 50, okey? Usia 50 bagi Nabi Muhammad SAW, line clear. Berarti Nabi tidak ada tanda-tanda gila seks lagi. Sambung. Saya tanya dia lagi, Nabi nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha berapa kali janda? 2 kali janda. Adakah orang gila seks kau kahwin wanita yang 2 kali janda? Dan kemudian Khadijah meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. Dalam hidup Nabi Muhammad SAW dekat 2 tahun. Satu jangka masa tanpa ada wanita. Saya nak tanya, orang yang kalau gila seks, boleh tak dia kemarau 2 tahun? Boleh tak tanpa wanita 2 tahun? Bukan 2 hari, 2 tahun. Berarti sampai sekarang ada tak tanda-tanda gila seks? Pendekkan hujahlah. Dan kalau kita lihat lagi, selepas itu, okey, selepas itu Nabi nikah dengan 2 wanita yang muda, alright? Dan selainnya isteri-isteri yang Nabi nikahi, majoritinya adalah janda-janda. Saya nak tanya, orang gila seks semasa muda ke, gila semasa tua? Okey? So Nabi nikahi isteri-isteri, ramai di kalangan janda-janda. Saya nak tanya, ada tak simptom menunjukkan dia gila seks? Kalau orang gila seks, pasti gila semasa muda. Orang gila seks ini, persoalan saya, dia nak bertanggungjawab tak? Macam mana dia didik isteri-isterinya? Biasanya orang gila seks punya, dia apa yang dia gila sebenarnya? Gila kahwin ke gila seks? Dia nak kahwin tak? Dia tak nak. Dia nak bertanggungjawab tak? Dia nak mana? Mana nak? Kebanyakannya orang yang gila seks ni, dia lebih suka touch and go. Bukan touch and keep. Dia touch and go. Pendekkan cerita, sampai sekarang, ada tak mana-mana tanda menunjukkan gila seks tu? Tak ada. There isn't tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Dan saya tanya kepada sahabat, setakat ini jelas tak Nabi belum ada tanda-tanda? Dia kata, saya tak peduli, dia kata. No problem lah. So, I pendekkanlah hujah. Maka saya cakap dengan dia, yang penting saya telah buktikan kepada kamu, Nabi Muhammad SAW tak ada tanda-tanda gila seks. Tapi yang kamu percaya dia gila seks tu, no problem. Itu peribadi, no problem. Tapi saya cakap dengan dia, Nabi Muhammad SAW hanya ada 9 isteri, kamu tuduh dia gila seks. Saya minta dia, apa kata kamu cuba buka Bible, buka tafsir, terjemahan satu isu, buka tafsir Bible. Tafsir Bible, dia sebut bahawa Daud alaihissalam, ada seorang Nabi, Daud alaihissalam, dia mempunyai 99 isteri. You panggil dia apa? Kalau 9 isteri dah panggil gila seks. 99 isteri. You kena panggil 11 kali gila seks. Oh, banyak kali. Dan saya tanya dia, ada seorang Nabi lagi dalam Bible. Nama dia adalah Solomon atau Sulaiman alaihissalam. Dalam Bible sebut dia ada 700 isteri, 300 gondit. Keseluruhannya dia mempunyai 1000 isteri. 1000 isteri. So saya tanya, 9 isteri you panggil gila seks, 1000 isteri panggil apa? Mungkin kamu kena buat CD rosak. Tahu CD rosak tak? Atau CD sangkut. Pasang CD, tiba-tiba dia sangkut. Gila. Last kali kita kata seks.
Dan saya cakap dengan dia, sebagai seorang Islam, saya bukan Kristian ya, sebagai seorang Islam, tetap saya tak percaya, walaupun dalam Bible sebut Daud alaihissalam ada 99 isteri, Sulaiman alaihissalam ada 1000 isteri, tetap saya tak percaya mereka gila seks. Saya tak percaya. Mereka ada ramai isteri disebabkan syariat zaman mereka adalah lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang mereka suka. Sebab itulah saya tak percaya mereka gila seks. Tapi syariat zaman Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi maksimum 4. So kalau kita faham ceritanya, maka ada tak bukti apa-apa tanda menunjukkan dia gila seks sekarang? Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, Brother, really. can you see me, brother? Yeah? Can you see me on the screen? Yes. Okay, Alhamdulillah. continue. Loud and clear, Alhamdulillah. Okay, so tadi Brother Lim bila you cakap mengenai tuduhan mereka ni, daripada poin yang pertama you sebut tentang Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha selama 25 tahun. Maksudnya dalam satu jangka masa yang panjang, sebenarnya Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai seorang isteri saja. Jadi itu sebenarnya sangat menjelaskan bahawa Nabi tidak gila seks. Dan juga ada satu poin yang sangat penting saya rasa juga, kalaulah sebenarnya kalau kita lihat gila seks itu merupakan salah satu seperti penyakit ataupun ada kita boleh nampak simptom-simptomnya daripada peringkat awal lagi. Bukan bila bukan bila orang tu dah dah lanjut usia dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW hinggakan umur dia 50 sampai kan baginda wafat pun tidak menunjukkan sebarang tidak menunjukkan sebarang simptom mengenai dia tu gila seks, na'udzubillah. Jadi sangat jelas penjelasan tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, saya sangat menggalakkan untuk tolonglah share dan silalah tinggalkan komen. Dan sekarang kita ada beberapa komen alhamdulillah daripada sahabat kita Sevam, iaitu masya-Allah seorang juga yang aktif dalam baru saja memeluk Islam tapi rajin menghadiri kursus-kursus di IDT. Dia bercakap terbaik Brother Lim dan Brother Fadli, alhamdulillah. Kita juga ada Manning mengucapkan salam, ada yang juga mempromosikan di sini untuk jom kita share insya-Allah. So mudah-mudahan kita boleh share lebih banyak lagi supaya orang lain juga boleh mendapat sedikit ilmu yang dikongsikan pada malam ini insya-Allah, dan mudah-mudahan kita pun dapat boleh menjawab kepada orang bukan Islam, bukan kita terus nak marah ataupun emosi. Baik. Ini satu soalan seterusnya ni Brother Lim, ada agak kontroversi sikitlah. Sebab apa? Dia ni ada kena-mengena juga dengan apa yang baru-baru ni berlaku dekat Malaysia, iaitu ada seorang pakcik tua lah, atau kita panggil apek ke ataupun pakcik Cina lah, di mana dia tu mengeluarkan atau dia buat satu posting yang menunjukkan ada satu gambar lelaki tua berjambang, lepas tu memegang seorang tangan kanak-kanak yang memegang anak patung. Jadi seolah-olah na'udzubillah, dia tu seperti mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil ataupun seorang yang gila kanak-kanak lah. Jadi daripada sudut itu sebenarnya saya lihatlah yang amat sedih di sini ialah orang Islam kita ramai mungkin yang bereaksi secara emosi langsung. Jadi kalaulah kena kepada posisi Brother Lim, apa sebenarnya langkah pertama yang Brother Lim buat? Silakan Brother Lim. Bismillah, alhamdulillah. Okey, ini cerita agak popular, dan seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita orang Islam ni terlalu cepat kita melenting, terlalu cepat kita jadi emosi. Bagi saya, kalau bagi diri saya lah, pertama saya akan sangka baik dulu. Dia tersalah pergi website atau tersalah baca mana-mana risalah. Seperti saya sebut tadi, yang risalah yang ditulis di barat banyak mengelirukan masyarakat. So kadang-kadang mereka silap. Okey? Dan bagi saya, sebaik-baiknya kalau kita panggil dia pun, saya harap kita panggil dia untuk bagi penjelasan dulu supaya dia faham dulu. So mungkin bila dia dah faham, okey, kalau dia dah faham mungkin dia akan mohon maaf saya tersilap dan sebagainya. Daripada kita terlalu cepat kita nak menghukum. Bagi saya, ini bagi image tentang orang Islam ni macam terlalu sensitif kadang-kadang ya. Ya, kita sayang Nabi. Kalau orang turun Nabi kita tak suka, saya setuju.
Saya pun tak suka, tetapi saya lebih suka gunakan cara hikmah untuk menjawab, untuk menjelaskan dulu. Mana tahu kalau kita hukum dia, mungkin I rasa selepas ini senang tak kita nak dakwa kat dia. Tetapi kalau kita bagi penjelasan kepada dia, selepas ini kita boleh follow up dengan dia lagi ke tidak? Kita boleh ajak tak dia keluar makan dan kita boleh mula bincang dengan dia. Apa-apa persoalan bolehlah rujuk kepada saya akan terangkan. So, pendekatan tu penting. Dan saya galakkanlah umat Islam selalu mula dengan sangka baik dulu, selalu mula dengan hikmah, bagi peluang kepada orang untuk mendengar cerita yang sebenar mengenai Islam. So macam mana kita nak jawab bila orang bertanya lah, saya gunakan daripada orang fitnah ni, mungkin orang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Sebenarnya ini disebut dalam Sahih Bukhari. Laporan disebut dalam Sahih Bukhari, Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Dan untuk penonton yang tonton perbincangan malam ini, untuk pengetahuan semua, saya tahu ada kajian lain ya. Ada kajian lain yang menceritakan sebenarnya Nabi nikah dengan Aisyah lebih tepat 16 tahun dan bersama lebih tepat 19 tahun. Saya tahu itu, tetapi malam ni bukan bincang ini. Malam ni adalah orang tuduh ataupun orang bertanya mengenai Nabi nikah dengan Aisyah usia 6 tahun. Maka orang kata pedofil. Macam mana kita nak ulas? Saya bagi ringkasan lah sebab masa tidak banyak. Biasanya saya jawab sangat panjang. Perkara pertama yang kita kena bincang adalah kena bagi tahu orang yang tanya soalan tu. Okey? Kalau nak tanya soalan ini, kita tak boleh bandingkan keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Tak boleh bandingkan keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Nak banding boleh. Keadaan dulu dengan keadaan dulu, keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Kenapa? Kenapa? Sebab dulu-dulu perkahwinan ni adalah isu keluarga. Artinya mak bapak buat keputusan. Dulu-dulu. Sebelum suatu komuniti merdeka maupun sebuah negara, okey, semua nikah ni di atas, iaitu tanggungjawab mak bapak. Itu isu keluarga. Tetapi selepas satu masyarakat telah merdeka, maka kerajaan tetapkan, dipanggil maslahah, tetapkan satu usia untuk siapa-siapa nak kahwin. Okey? Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, okey? Usia muda kan? Dapat restu tak daripada bapak dia? Dapat restu. Sebenarnya sudah selesai dah masalahnya. Sudah selesai. Kan saya sebut tadi, pernikahan dulu-dulu adalah isu kekeluargaan. Berarti mak bapak buat keputusan, settle nikah. Takkanlah mak bapak nak nikahkan anak perempuan kepada seseorang yang tak betul. Okey? So, sebenarnya telah menjawab. Tapi bagi orang yang dengar mungkin tak cukup puas hati, saya sambung lagi. Okey? Artinya, zaman Nabi, mak bapak buat keputusan. Artinya, bapak dia dah bagi restu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pernikahan tu tak betul, orang Arab bantah tak pernikahan itu? Orang Arab akan komplain tak? Dan kalau kita tengok tanah Arab, tak ada isu pun. Ya, dah kedua dah. Yang ketiga pula, musuh Nabi. Kalau kita baca sirah Nabi, kita tahu Nabi ada banyak musuh yang dia tak suka Nabi. Okey? Yang ramai di kalangan mereka ni ahli keluarga, uncle je yang tak suka kat dia. Okey? Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Lagi siapa? Ketua munafik tu. So, di kalangan mereka ramai musuh-musuh dan sentiasa nak cari peluang untuk menjatuhkan Nabi. Tapi persoalan saya, musuh Nabi ada tak sesiapa bantah? Ada tak sesiapa protes? Ada ke tak ada? Komplain? Ada ke tak ada? Tak ada. Saya ulang balik. Keluarga Aisyah radhiyallahu anha bagi restu, settle. Keluarga tak ada masalah. Tanah Arab tak ada masalah. Musuh Nabi pun tak ada masalah. You apa masalah? So it's not an issue. Tak ada masalah. Sambung. Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, okey, 6 tahun. Adakah mereka nikah terus duduk bersama? Nah, non-Muslim salah faham adalah selepas nikah
Mereka ingat, oh dah nikah, terus mereka bersama. Maka mereka kata itu pedofil. Sebenarnya selepas nikah, Aisyah radhiyallahu anha masih kecil lagi. Dia tetap duduk dengan bapa dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berarti dia masih lagi duduk dengan bapa walaupun dia dah nikah. Sehinggalah dia usia 9 tahun lebih, dekat 10 tahun. Sudah akhir balik. Okey? Dekat 10 tahun, sudah akhir balik. Barulah Nabi datang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah kamu sudah bersedia nak duduk bersama? Nabi datang tanya. Dan Nabi sambung, kalau kamu belum bersedia, teruskanlah duduk dengan bapa kamu sehingga kamu bersedia. Sebenarnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha memberi satu pengajaran yang sangat-sangat besar kepada manusia sehingga hari kiamat. Penonton, siapa tahu apa pengajaran itu? Usia berapakah wanita sesuai berumah tangga atau bersetubuh dalam Islam? Ada 2 syarat. Yang kita belajar, 1 syarat, iaitu akhir balik. Betul? Itu syarat pertama. Syarat kedua tu apa? Nabi nak tunggu. Kan Nabi suruh dia, tanya dia dah bersedia ke belum? Kalau belum, duduk dengan bapa kamu sehingga kamu bersedia. Nabi dah tunggu. Bukan saja akhir balik. Nabi dah tunggu sehingga dia mentally, physically bersedia. Barulah Nabi jemput dia pulang. Dan kemudian dia kata dia sudah bersedia, barulah Nabi jemput dia pulang. Saya nak tanya, what is the problem? Bila Nabi jemput Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah, pada masa itu, dia bukan kanak-kanak lagi. Sebab apa? Sebab sudah akhir balik. Pertama. Kedua, dia mentally, physically sudah bersedia. Dia sudah wanita dah. Bukan saja itu. Dan Nabi kemudian nikahi ramai isteri-isteri janda-janda yang lebih berpengalaman. Okey, mereka lah isteri-isteri Nabi yang lain yang mendidik, yang membimbing Aisyah radhiyallahu anha macam mana jadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? So saya nak tanya sekarang, di manakah menunjukkan pedofil atau pedofil? Dan kalau saya bagi saya bagi contohlah. Mungkin semasa Nabi hidup, Nabi sebagai pemerintah dan Rasulullah, mungkin Aisyah radhiyallahu anha takut nak bagi tahu dunia. Betul? Tapi selepas Nabi dah wafat, Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu dunia tak? Dia bagi tahu dunia. Dia telah meriwayatkan 2210 hadis. Jangan lupa. Okey? Dalam hadis itu dia menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi persoalan saya, dia mencerita perkara yang baik ke perkara yang buruk? Mula-mula mungkin dia takut nak beritahu. Tapi selepas Nabi dah wafat, apa dia mau takut? Jangan lupa, bapa dia adalah khalifah pada masa itu. Khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapa dia macam presiden lah, macam Perdana Menteri. Sekarang siapa berani kacau dia? Dan dia memang bagi tahu seluruh dunia sifat Nabi Muhammad SAW. Dia bagi tahu Nabi. Dia ceritakan macam mana Nabi panggil Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana Nabi panggil dia? Ada orang kata Humairah, Aish. Itu cara manja. Orang Melayu ni bila mula-mula kahwin panggil isteri apa? Percaya kata saya, skrip Melayu sama saja. Sayang. Isteri panggil suami, abang. Itu skrip biasa. Tapi selepas 2 tahun kahwin, biasanya suami tak panggil isteri sayang lagi. Dia akan panggil yang, sa sudah buang. Selepas 5 tahun kahwin, sa pun buang, yang pun buang. Woi, sudah siap masak ke belum? Kadang-kadang. Ini gurau-gurau sikit. Dan cerita adalah, Nabi Muhammad SAW consistently, kalau ikut hadis, consistent panggil Aisyah dengan cara yang manja. Ini menunjukkan hubungan mereka rapat, kasih sayang, romantik. Okey? Nabi Muhammad SAW pernah berlumba dengan Aisyah. Lumba. Lari ya. Semasa Nabi muda, Nabi menang, Nabi tua, Nabi kalah. Kadang-kadang Nabi sengaja kalah. Itu menunjukkan apa? Rapat hubungan mereka. Raw, lovely. Abang-abang di luar, sudah lama nikah kan? Okey? Pernah tak kamu ajak isteri lumba lari? Nabi pernah diziarahi oleh tetamu ke rumah dia. Dan isteri-isteri Nabi yang lain sediakan makanan. Bila Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah, apa dia buat? Dia terbalikkan makanan itu. Kenapa? Sebab dia jealous. Sebab dia tak ada sumbangan menyediakan makanan itu. Jealous maksudnya apa? Kalau nak tahu jealous tu sebenarnya, suami bawa perempuan pulang ke rumah, rasa-rasa you akan faham apa maksud jealous.
berarti sayanglah. Kalau jealous maksudnya sayang. Dan Nabi, pendekkan cerita lagi, Nabi pernah bawa Aisyah ke bandar, ke Pekan contohnya. Ada program dan mungkin Aisyah radhiyallahu anha tak cukup tinggi. So maka Nabi dokongnya. Dokong ni ada beberapa tafsiran. Salah satu tafsiran adalah letak atas bahu, satu dikata duduk di atas bahu. Supaya Aisyah dapat lihat pemandangan program itu. Yang sahabat-sahabat di luar, ada yang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Pernah tak kamu dokong isteri kamu di bandar? Bawa pergi bandar. Pernah? Tak pernah, cuba malam ini. Pendekkan cerita, hubungan Nabi Muhammad SAW begitu baik, begitu rapat, begitu lovely, begitu kasih sayang, begitu romantik. Nak tuduh Nabi pedofil sebenarnya tak ada ruang langsung. Wallahu alam. Alhamdulillah, Brother Lim. Terima kasih atas perkongsian itu. Saya nak baca sedikit komen-komen yang telah diberikan oleh mereka yang menonton. Mereka ada yang mengatakan Nabi seorang gentleman. Saya sangat setuju. Dan ada juga mengatakan zaman dahulu nenek macam nenek kita ada yang kahwin umur 12 tahun. Itu kita tak dapat nafikan lah. Memang orang dahulu memang bernikah pada usia yang muda. Jadi selalu daripada soal bernikah pada usia yang muda ni, Brother Lim, saya nak tanya pandangan Brother Lim lah. Apakah pandangan Brother Lim kalau sekiranya lah orang non-Muslim tanya kepada kita, kalau Nabi kamu boleh bernikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun, sekarang orang Islam boleh tak bernikah dengan budak umur 6 tahun ataupun 9 tahun? Bagaimana kita nak jawab tu? Masih diizinkan ke? Soalan yang alhamdulillah kita kena faham. Kita kena faham sebelum sesebuah masyarakat merdeka, maka mereka there is no rules. Maka parent yang buat keputusan. Tapi bila sudah merdeka, kita kena apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita kena taat kepada pemerintah kita yang dia telah tentukan untuk ini dipanggil maslahah, public interest. Maka bila telah ditetapkan usia itu, maka kita kena ikut usia itu. Kita tak boleh kata, oh, Nabi boleh kahwin 6 tahun, maka kita pun boleh kahwin 6 tahun. Bukan begitu. Oh, zaman Nabi budak boleh pegang senjata. Sekarang saya nak tanya, budak boleh pegang senjata tak? Tak boleh. Kita tak boleh gunakan, kita tak boleh gunakan itu sebagai contoh. Sebab tu ini perkara yang khas yang khas yang berlaku. Tetapi kita tak boleh gunakan itu sebagai hujah untuk mengamalkan zaman kita. Okey? Keadaan kita sekarang tak boleh. Macam contoh di Malaysia secara umum 18 tahun. Bagi mereka yang nak nikah, mungkin dah akhir balik, mungkin mentally, physically bersedia. Mungkin 15, 16 atau 17, mereka boleh memohon. Mereka, they can apply. Kerajaan dalam secara umum 18. Tetapi kalau usia dekat 17, 16 tu kadang-kadang they consider. Kalau ada sebab-sebab yang tertentu, mereka akan benarkan. Itu terpulang kepada pemerintah. Kita tak masuk campur. Tetapi standard skrip 18 tahun ke atas. Wallahu alam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat baik, Brother Lim. Saya rasa dengan penjelasan yang apa Brother Lim kongsikan tadi itu, kita boleh mengambil satu pelajaran bahawa tidaklah semestinya kita ni harus bereaksi ataupun terus marah kepada seseorang yang melontarkan fitnah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan kita sebagai umat Islam yang cinta dan sayang kepada Nabi kita mestilah ada terasa hati. Tetapi dalam masa yang sama juga kita haruslah kawal perasaan kita. Sebab apa, dalam kita contohnya macam kami yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni, kita selalu letakkan dahulu situasi kita dalam sepatu orang lain. Kenapa orang ni bereaksi sedemikian? Ataupun kenapa orang ni dia bertindak demikian? Malah kalau kita lihat contohnya lah, di antara kadang-kadang kita tu buat street dakwah ke ataupun kita buat online dakwah dan sebagainya, ada sebahagian orang tu bila kita jumpa langsung terus dia mengatakan benda-benda yang tak sedap dengar di telinga lah bagi kita umat Islam. Contohnya mereka tu menuduh macam-macam tentang Islam. Oh, I heard enough of Islam. I don't want to know about Islam. The Islam is a backward religion. Why are you going to talk to me about backward religion? This is a modern world, contohnya. Jadi sebagai kita yang di frontline ni, adakah kita nak reaksi yang kita nak pergi argue dengan dia? Kalau kita berhadapan dengan orang macam ini, adakah kita nak pergi hentam dia ke ataupun nak menggunakan kekerasan terhadap dia? Jadi saya tu pun daripada konteks tu,
Kadang-kadang kita terlihat jugalah video-video di mana kita nampak orang Islam sampai memukul orang bukan Islam atas sebab mereka tu contohnya mengeluarkan artikel-artikel yang tidak baik. Ada pula yang bergaduh dekat internet Brother Lim. Mereka tu seperti berperang apa tu kata-kata. Subhanallah. Kadang-kadang kita tengok pun sedih lah. Saya cadangkan kalau bila kita buat street dakwah ataupun kita dakwah kat mana-mana, kalau orang attack kita, dia bagi macam-macam tuduhan. Okey, kalau boleh kita relax. Okey, mungkin saya bagi beberapa contoh lah. Satu contoh, okey, masa yang ada, satu contoh, saya akan biasa cakap dengan dia apa? My dear brother, you have asked a very good questions. Puji sikit dulu. Yang kedua, saya cakap dengan dia, I used to think like you. I used to think that Islam is like this, like that. I used to be like you. So kita bawa keadaan kita ni kepada keadaan macam dia. Okay, I used to think like you. But when I study about it, I discover something different. Bila saya mula kaji, saya jumpa sesuatu yang lain. Wow. Okay, saya bagi keterangan. Nampak tak? Kalau you terus menjawab dia, no, you are wrong. No, I disagree with you, you are not right. Kalau you cakap macam ni, dia akan attack lagi. Tapi kalau you cakap dengan dia, I agree with you. Macam contoh lah, kalau kita tengok speaker corner. Pernah saya tengok satu YouTube bahawa seseorang lelaki itu Kristian sebenarnya, dia tuduh orang Islam tu kita sembah Kaabah. Maka orang Islam tu mungkin cara jawab dia begitu, tapi bagi saya dia terlalu cepat. No, that's not true. No, we do that. Kalau kita buat macam tu, dia akan continue attack. Tapi cakap dengan dia, brother, what you say, I tell you, I used to think like you. I used to have the kind of perception exactly like you. Kalau boleh tambah lagi teruk bagi dia. Kenapa? Kita up dia. Dan akhirnya kemudian, but when I study about it, I discover that it's a misconception. So bagi hujah. So dengan cara macam ni, ada agree dengan you. Apa sebab you nak attack I lagi? So kalau you gunakan pendekatan sedemikian, lebih mudah untuk kita dakwah kepada mereka daripada kita confront, daripada kita berdebat, daripada kita attack. So itulah masa yang ada, satu contoh yang saya boleh bagi. Wallahu alam. Brother Lim, saya nak minta Brother Lim komen sedikit. Kadang-kadang kita lihat tu mereka tu seolah-olah reaksi kita orang Islam, terutamanya apabila kita nampak ada tomahan ataupun fitnah yang dilontarkan terhadap agama Islam. Kadang-kadang kita nampak komen-komen yang tak begitu cantik lah ataupun tidak menghormati contohnya. Dan kadang-kadang dia tu meleret, kalau kita tengok tu sampai ratusan komen semata-mata satu orang bukan Islam telah mengatakan sesuatu. Dalam pandangan Brother Lim, kita sebagai orang Islam patutkah kita bertindak sedemikian secara publik ataupun kita harus menasihati orang itu secara private? Apa pendapat Brother Lim? Bismillah, alhamdulillah. Kita kena ingat, kita tak boleh bincang perkara yang penting melalui media, social media, WhatsApp ke, Facebook ke, whatever. Kita tak boleh bincang perkara yang penting sedemikian. Dan kadang-kadang bila mereka letak sesuatu message sedemikian, cakap dengan dia, sahabat, it is a question for you. Okay, interesting question or relevant question that people always ask about this. Now, is there any opportunity that we can discuss closely? Can I PM you? Can we discuss closely? Kalau boleh, sebab apa? Kalau boleh nasihati orang Islam juga, jangan terlalu cepat marah, maki dan sebagainya. Kita kena faham apa yang kita buat sekarang. Sebenarnya kita bagi ramai orang baca, ramai non-Muslim lihat, dia tengok orang Islam, ayo tengok, sikit-sikit barang mau bakar bendera, sikit-sikit barang maki, cakap Islam tu baik, Islam tu aman damai, Islam is peace, Islam bagus, tapi tengok ratus ribu orang Islam maki hamun. Sebab itulah saya mintalah muslimin muslimat, terutamanya pendakwa-pendakwa, kita elaklah daripada kita argue ya dengan orang. Bila orang tanya atau orang tuduh, saya lebih suka message PM dia private. Is it okay, can I invite you to my office that we have some can go for a meal, lunch, makan dulu, lepas tu kita borak-borak ke jadi kawan. Daripada jadi lawan, jadi kawan, kita dakwah. Mana tahu orang-orang yang attack ni akhirnya jadi Islam, masuk Islam.
Jadi Islam dia akan jadi pendakwa yang sangat hebat. Ya, pendakwa yang sangat hebat. Ya, macam Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ni, you ingat dia suka Islam dulu. So berarti kalau bagi saya, everybody are potential. Everyone is opportunity. Tapi point di sini adalah kita kena sampaikan message itu, pastikan message itu sampai dulu. Cara hikmah. Itu cadangan saya lah. Cadangan saya. Sebab kita bukan nak menang hujah. Kita nak menang hati. Wallahu alam. Baik, Brother Lim, kita ada satu soalan ni daripada sahabat kita yang itu nama dia Hassan Ismail. Dia bertanyakan soalan mengenai umur Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bagaimana riwayat yang mengatakan Aisyah ikut perang Badar. Bro Lim, masih kanak-kanak atau sudah cukup dewasa? Silakan. Sahabat Hassan Ismail, terima kasih soalan yang kamu tanya tadi. Seperti yang dia tak dengar saya cakap tadi ke atau dia dengar belakang? Saya dah sebut dah, sebenarnya lebih tepat sebenarnya kalau daripada sudut kajian kita, kajian ulama-ulama di India, di Eropah sekarang, di tanah Arab pun, sebenarnya lebih tepat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita kena faham dia punya usia berapa, okey? Kita kena bandingkan sebelum hijrah, selepas hijrah. Kita boleh tahu dia usia berapa, banding usia dia dengan kakak dia, Asma dan sebagainya, kita boleh tahu usia dia berapa. Sebab tu adalah kajian yang lebih tepat adalah usia dia, kajian lebih tepat adalah usia dia semasa nikah adalah 16 tahun. Dan mereka bersama 19 tahun. Okey, tapi non-Muslim bila mereka tanya, sebab ini sebut dalam Sahih Bukhari, ya mungkin ini tak tepat. Alright? Tapi bagi saya, kalau 16, 19, no issue lah. Orang tak akan tuduh apa-apa. Tetapi bila orang tuduh, saya tak nak lah. Sebab bila orang tuduh, saya mula kata, itu tak tepat. Itu tak sahih. Sahih 16 to 19 dan sebagainya. Kalau saya buat begitu, saya lari daripada soalan. Maka saya pun ulas soalan tu, kalau walaupun usia nikah 6 tahun, so what? Sebab dia bukan nikah terus duduk bersama. Contohnya. So itulah sedikit pandangan saya. Saya tak ada masa nak ulas macam mana kiraan tu. Kalau boleh, saya sebenarnya mengajar bab ini, dia perlukan 1-2 jam untuk keterangan detail. Nanti kita bandingkan. Okey, sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia semasa kat Mekah, semasa kat Madinah, anak dia, okey, dan usia berapa sebelum hijrah, selepas hijrah tu macam mana. So kita boleh dapat bahawa sebenarnya lebih tepat 16, saya pendekkan cerita, dan duduk bersama 19 tahun. Wallahu alam. Fadli, are you there? Yes, Are you there? Alhamdulillah. Yes. Maaf terputus sikit. Okey, Brother Lim. Okey. InsyaAllah saya nak ketengahkan sedikit juga mengenai tadi Brother Lim sebut bahawa ada menganjurkan kursus dan juga kelas-kelas di IDT. Kalau sesiapa yang berminat untuk lebih memahami tentang teknik ataupun cara menjawab, terutama sekali kepada non-Muslim, bolehlah hadir ataupun hubungi page Brother Lim Sun ataupun seterusnya. Saya nak terus kepada soalan daripada penonton kita, iaitu dia bertanya Brother Lim kat sini, kalau the line is so good. Yeah. I can't hear you, brother. Tak dengar apa-apa, brother. Okey, maaf. Okey, sebenarnya soalan ni ialah soalan berkenaan dengan dakwah yang biasalah ada mempunyai persepsi di kalangan orang bukan Islam contohnya. Dan ini antara soalan lazim yang ditanyakan, iaitu macam mana nak ubah persepsi masyarakat supaya masuk Islam bukan masuk Melayu. Silakan Brother Lim. Terima kasih Odi ya. CR. Nama special sangat ya. Terima kasih soalan yang bertanya. Macam mana nak ubah persepsi masyarakat? Sebenarnya isu masuk Islam, masuk Melayu ni sudah kurang dah di Malaysia sebenarnya. Saya tak dengar sangat dah daripada masyarakat sekarang. Mungkin sebelum ini kot, dulu-dulu. Mungkin orang dulu-dulu, bila orang masuk Islam, okay, mereka ni nak ajar dia Islam, tapi mereka mengajar budaya Melayu sekaligus. So, mereka mengajar budaya Melayu. Okay? So, kadang-kadang mereka terlebih
bukan mengislamkan orang sangat, tapi lebih kepada memelayukan orang. Macam mana mereka memelayukan orang? Bila nikah, buat cara majlis Melayu, berpakaian Melayu, mula pakai songkok, mula pakai baju Melayu, mula pakai kain pelekat, mula makan dengan tangan, okey, dan mula buat cara hidup mula berubah. Sebenarnya bila seseorang tu masuk Islam, kita nak Islamkan dia, kita sebenarnya kena ajar dia budaya Islam, bukan banyak budaya Melayu. Tapi tak salah belajar budaya Melayu. Saya rasa budaya yang sangat-sangat bagus. Kahwin campur ni sebenarnya, kalau Melayu kahwin dengan Cina contohnya, Melayu kena belajar budaya Cina dan Cina kena belajar budaya Melayu. Sebab kita kahwin campur. Macam mana kita boleh ubah persepsi ini? Saya galakkan bila seseorang tu masuk Islam, kalau dia tak tukar nama, dia kekalkan nama Cina dia, macam mana orang nak kata dia masuk Melayu? Yang kedua, tak perlu tukar nama bapa dia. Kekalkan nama bapa macam saya, Lim Jui Sun bin Lim Hong Nam. Kalau mau bin, no problem. Lim Hong Nam itu nama bapa saya. Itu nama bapa saya. Yang seterusnya, kita boleh ubah lagi, okey, adalah bila kita nikah, kita buat dua majlis. Kita buat majlis secara Melayu, okey, dan kita jemput keluarga Cina tu, saudara mara dia semua datang ke majlis kenduri Melayu. Okey? Sebab bila contohnya saya kahwin dengan Melayu, saya bukan kahwin dengan wanita tu saja. Saya kahwin seluruh keluarga dia. Sama juga kalau dia kahwin saya, dia kahwin seluruh keluarga saya. So maka bila kita buat majlis di tempat Melayu, okey, keluarga isteri contohnya, maka keluarga saya Cina, saudara mara semua datang. Kawan-kawan pun datang. Wah, satu dakwah yang sangat cantik. Mereka dapat lihat apa? Kahwin dua bangsa, Melayu dan Cina sudah jadi bersaudara. Cantik tak? Cantik. So kawan-kawan saudara keluarga Cina saya, kawan-kawan Cina saya tengok, wah, Lim, you sudah ada saudara Melayu. Okey? Dan bila saya buat majlis Cina tu saya galakkan nak buat. Okey, bila nikah ni, majlis untuk nikah orang Cina adalah dia tuang teh Cina tau. Dia panggil tea ceremony. Ini tea ceremony ni bagi masyarakat Cina tu sangat penting. Kalau mak bapak dah minum, saudara mara sudah minum, okey? Maksudnya dia terima menantu tu sebahagian daripada keluarga itu. Barulah dia jadi keluarga dalam keluarga itu. So bagi saya, nak ubah ni banyak perkara kita perlu buat. Macam saya sengaja letak anak saya semua belajar. Pertama, nama Cina. Kedua, ikut bangsa Cina, bapa. Ketiga, okey, sekolah Cina. So, macam-macam saya buat supaya orang faham, oh saya masuk Islam kerana agama tu bukan kerana tukar jadi bangsa lain. Ataupun nak ambil kesempatan untuk dapatkan bumi putera lah, dan dapatkan projek kerajaan lah dan sebagainya. So, there are many things. Sebab itulah orang yang mengajar mu'alaf ini last satu point lah sebab masa tak banyak. Yang mengajar mu'alaf ini, saya cadangkan kalau boleh, jangan terlalu tebal, terlalu banyak nak memelayukan mereka. Okey? Kita mengislamkan mereka. Tapi kalau budaya mereka, Cina yang baik, suruh mereka teruskan. Sebab dalam Islam boleh terima semua budaya. Semua bangsa punya budaya Islam boleh terima. Selagi budaya itu tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka Islam boleh terima semua budaya. Maka kalau orang masuk Islam, kalau ada budaya yang baik, contohnya, kekalkan nama pertama. Yang kedua, nama kedua tu nama keturunan. Kalau kita buang nama kedua, kita putus hubungan dengan keluarga. Maka budaya itu baik, itu Islamik. Maka kita minta mereka kekalkan. What's wrong with that? Tapi kita boleh tambah nama depan. Point di sini adalah, kalau budaya yang baik, teruskan. Boleh tak saya hujah sikit lagi? Contohlah, orang Cina, budaya Cina, orang Cina suka berniaga. Islamik tak? Islam banyak menggalakkan tak kita berniaga? Itu Islamik. Masyarakat Cina, dia suka minum air kosong. Kalau tengok budak-budak pergi sekolah, dia akan bawa botol besar-besar. Anak-anak saya semua bawa botol besar-besar. Air kosong. Tapi kadang-kadang budaya
Melayu pula, bukan semualah, sebahagian, dia boleh bawa air sirap, dia boleh bawa air teh, dia boleh bawa air manis. Tapi masyarakat Cina, no air manis, it's all air kosong. So, Islam ajar kita, okay, kalau kita baca surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30, pentingnya air. Kan? Allah sebut tentang segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. Air begitu penting. So, minum air kosong lebih sihat ke minum air manis lebih sihat? Contoh, Islam mengajar, contoh masyarakat Cina, dia suka bangun pagi-pagi tau. Dia suka berniaga pagi-pagi. Islam pagi-pagi suruh kita selepas solat subuh, kita sepatutnya pergi cari rezeki. Tapi ramai di kalangan kita suka berniaga malam-malam. Sebenarnya malam-malam ni kita sepatutnya luangkan banyak masa untuk belajar agama, banyak beribadah, banyak berjemaah dengan keluarga dan sebagainya. So banyak budaya Cina yang bagus yang kita boleh suruh mereka teruskan. Tapi kalau yang tak baik, kita terangkan. Contohnya budaya Cina sekali-sekala minum, terangkan kenapa Allah kata jangan minum. Allah terangkan sedikit kebaikan minum arak, tapi banyak kemudaratan. Don't. Lepas tu Allah kata jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah terangkan kenapa jangan minum arak. So kalau kita terangkan hikmahnya, oh mereka akan faham. Maka apa-apa budaya yang baik, mereka akan teruskan. Apa-apa yang tak baik bercanggah dengan ajaran Islam, mereka akan berhenti. Maka itu cara saya lah nak ubah persepsi mereka terhadap masuk Islam, masuk Melayu. Kalau ada masa lagi, saya boleh bagi banyak contoh lagi. Wallahu alam. Baik, Brother Lim, Alhamdulillah satu penjelasan yang sangat baik. Saya rasa dapat terjawablah, dapat terungkai bahawa bagaimana kita nak menghapuskan persepsi masyarakat yang bukan Islam tentang mengenai masuk Islam, masuk Melayu. Dan antara perkara yang menyumbang kepada salah tanggapan itu ialah dahulu saya rasa apabila orang tu masuk Islam, hadiah pertama yang diberikan kepada dia adalah kain pelikat dan juga songkok. Jadi setidak seperti salah tanggap dia tu seolah-olah masuk Melayu, masuk Islam tu mesti kena pakai songkok dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita sekarang keadaan dah berubah, dah tidak lagi lah diamalkan begitu secara banyaklah di negara kita ni, Alhamdulillah. Okey, baik Brother Lim, sebelum saya pergi ke soalan-soalan berikutnya, saya nak tanya yang sedang menonton ni, boleh ke kita tambah masa lagi sikit? InsyaAllah lagi dalam 10 minit insyaAllah, sebab kita nak menjawab lagi dalam 2 ataupun 3 soalan. Tetapi sebelum saya pergi ke sana, sila tinggalkan di ruang komen boleh atau tak boleh kita nak tambah masa ni. Okey, sebelum saya pergi ke soalan-soalan berikutnya, saya nak umumkan kuis untuk malam ini, di mana boleh nampak dekat skrin ni, iaitu soalan kuis pada malam ini adalah apa punca salah faham dari kalangan orang bukan Islam. Kirimkan jawapan ke page interaktif dakwah dan tarbiyah. Siapa yang menang ataupun dapat jawapan yang betul, InsyaAllah akan dapat satu hadiah tulisan buku daripada Brother Lim sendiri, iaitu buku mengenai keaslian Al-Quran. Bagaimana kita nak menerangkan kepada orang bukan Islam bahawa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Baik, insyaAllah kita ada beberapa komen kat sini yang mengatakan okey boleh, beres, no problem. Ada yang cakap harap dapat tambahkan masa, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan. Baik, saya sebenarnya ada satu soalan cepu mas untuk Brother Lim, tetapi saya simpan untuk akhir rancangan insyaAllah. Okey. Harap soalan tu mudah ya. Ya? Harap soalan tu mudah. Taklah mudah sangat lah. Tapi bagi you sub sway lah. Tak ada hal ni. Cuba. Okey. Ini ada satu soalan daripada sahabat kita yang bernama Muhammad Sokri Saad. Dia bertanya, macam mana nak padamkan pandangan sesetengah orang bukan Islam mengenai ustaz-ustaz yang mereka rasa tu racist ataupun rasisme. Jadi minta pandangan Brother Lim. Maklumlah kita tahu ini tidak dapat dinafikan. Sesetengah kadang-kadang ustaz-ustaz kita tu melontarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak senang buat orang bukan Islam, di mana mereka tu mungkin terasa hati atau tersinggung. Apa sebenarnya silap mereka? Takkanlah sebab satu dua orang yang mungkin ada perkataan yang tidak baik terhadap Islam, secara tidak langsung yang lain juga pun kena. Jadi minta Brother Lim penjelasan. Ini sebenarnya satu soalan yang sangat bagus. Silakan. Okey, Muhammad Sukri Saad. Okey, nak padamkan pandangan setengah-setengah orang bukan Islam yang ustaz-ustaz ini, racism ni, bagi saya begini. Yang pertama, janganlah kita buruk-burukkan ustaz-ustaz yang bagi pandangan mereka. Okey? Kadang-kadang mereka cakap sesuatu yang berbau racism ataupun sesuatu yang menyinggung perasaan non-Muslim. Bagi saya, kalau bolehlah, saya cadangkan kita ada peluang
kita privatekan dengan ustaz tu, okey, kita privatekan dengan ustaz tu, kita bagi dia beberapa ayat Quran dulu. Okey, kalau kita bagi dia beberapa ayat Quran, tanya dia surah Hujurat surah ke-49 ayat 13. Allah berfirman yang bermaksud Allah mencipta sepasang lelaki dan wanita. Dan wahai orang-orang, wahai ya ayuhan nas, Allah cakap dengan manusia dulu, Allah ciptakan sepasang lelaki dan wanita dan jadikan mereka berpuak-puak, berkaum-kaum. Untuk apa? Untuk mereka mengenali satu sama lain, belajar dengan satu sama lain. Bukan gaduh dengan satu sama lain, bukan tuduh satu sama lain. Tapi Allah sebut apa? Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Berarti, tapi kita jangan ajar ustaz tu. Kita tanya ustaz tu, okay, kalau boleh, contoh kalau ustaz tu cakap racism contohnya, you jangan cakap dia cakap racism. You cakap ada ustaz cakap begini. Okay, you tanya dia apa pandangan Islam tentang isu ini. Itu satu cara yang kita boleh bantu ustaz. Tapi macam mana pada pandangan setengah-setengah orang bukan Islam? Bagi saya bercadangkan adalah beritahu orang bukan Islam tu, kalau you nak faham Islam, jangan lihat orang Islam. Orang Islam kadang-kadang cakap betul tentang Islam, kadang-kadang cakap tak betul tentang Islam. Nak tahu apa ajaran Islam, okey, kita rujuk kepada sumber Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita dapat rujuk kepada Quran dan Sunnah, tunjuk dia ayat-ayat Quran. Tengok Quran kata apa. Dalam Quran dalam surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat nombor 8, Allah berfirman yang bermaksud, Allah sebut, janganlah kerana kamu kebencian kamu terhadap satu-satu kaum, satu-satu golongan, okey, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun orang yang kita tak suka, kita tak selesa pun, Allah suruh kita berlaku adil. So maka racism tu datang dari mana? Kita semua ni adalah keturunan Adam alaihissalam. Non-Muslim pun umat Nabi Muhammad SAW. Bukan saja kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Non-Muslim pun umat Nabi Muhammad SAW. Dan ulama Islam bahagikan kepada dua. Kita ni, yang orang yang beragama Islam, orang yang telah menerima, dipanggil kita ni umat ijabah. Orang yang menerima. Okey? Islam. Tapi non-Muslim juga umat Nabi. Tapi mereka ni umat dakwah. So bagi saya, nak hilangkan semua ini, of course kita tak boleh halang ustaz tu cakap apa dia dah cakap. Tapi kita boleh jawab kepada orang tu, mungkin orang ustaz tu, tapi janganlah buruk-burukkan ustaz tu. Hanya kadang-kadang mereka salah faham. Hanya kadang-kadang ini mungkin mereka ada pengalaman yang pahit ataupun ada experience, they take it personal dan sebagainya. Okay? So, what we can do is that janganlah buruk-burukkan sana. Hanya beritahu bahawa inilah ajaran Islam. Mungkin sedikit salah faham di situ. Ada peluang kita akan jumpa dia, akan cakap dengan dia peribadi secara tertutup. So, itu cadangan saya masa yang ada. Wallahualam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang baik. Kepada penonton, jangan pergi dahulu, insyaAllah kita akan pergi kepada soalan cepu mas yang terakhir yang saya personally siapkan untuk Adalim secara special lah. Jadi sebelum saya pergi ke soalan itu, saya nak mengajak sahabat-sahabat sedang menonton, marilah bersama kita melabuh saham akhirat bersama IDT. InsyaAllah IDT ada beberapa projek yang sedang dianjurkan, iaitu di antara ini ialah buka satu lagi center yang melatih pendakwa dan memberi latihan dan sebagainya di Kota Kinabalu, dan juga menjadi pusat bagi orang bukan Islam untuk kenal tentang Islam. Jadi sama-samalah kita melabuh saham akhirat dengan sumbangan kepada IDT, dan juga mereka ada sumbang projek Ramadan ataupun Pack Asnaf, iaitu sumbangan ini diagih-agihkan pada bulan Ramadan ini kepada golongan asnaf, fakir miskin dan juga mu'alaf, di mana saya dan juga Brother Lim tadi sempat juga kita berhantar ke beberapa rumah. Alhamdulillah kita dapat memberikan sedikit pertolongan kepada golongan yang memerlukan. Alhamdulillah. Dan satu lagi ialah mengenai buku hubungan dengan orang bukan Islam. Memandangkan kita pada malam ini tajuk fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW, saya sangat-sangat menggalakkan untuk membeli satu naskah buku ini untuk baca sendiri, ataupun wakafkan buku ini supaya orang lain dapat baca. Dan IDT berniat untuk meletakkan satu kopi buku ini di setiap
sekolah-sekolah dan juga perpustakaan di seluruh Malaysia insya-Allah, di mana orang boleh dapat maklumat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan orang bukan Islam dan bagaimanakah cara hikmah Nabi kita, Nabi yang kita ikuti contoh-contohnya, bagaimana dia melayan orang bukan Islam dan akhirnya mereka itu memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Baik. Okey, sekarang saya nak pergi soalan cepu mas saya, iaitu tadi alhamdulillah saya dengan Brother Lim kita sempat pergi ke satu kampung orang asli. Tadi dalam pukul 4 lebih lah, waktu asar ya. Kita pergi dekat kawasan Kemensa. Lepas tu kita terjumpa salah seorang penerima asnaf ni. Dia tu merupakan seorang guru mengaji dan dia juga membuat kerja-kerja dakwah terhadap orang asli di Kemensa. Jadi antara satu soalan yang dia bagilah, senario yang dia bagikan tadi itu sangat menarik. Jadi saya nak tanyakan kepada Brother Lim, kalau kena kepada dia macam mana, apa dia akan jawab. Apabila datang golongan orang Islam kita yang cuba berdakwah kepada orang asli ni, kemudian orang asli ni ada yang tidak dapat terima lah, sebab antaranya ialah datang je kampung orang, tiba-tiba ajak orang solat. Padahal orang tu bukan orang Islam. Jadi mereka tu rasa macam, apa ni? Kau datang sini, kita kasih kau buat event, tapi tiba-tiba kau suruh kita solat. Padahal kita bukan orang Islam. Itu satu. Jadi antara soalan yang diberikan kepada orang asli ini, dia tanya, iaitu, kenapa awak nak dakwah kepada saya, sedangkan awak nampak depan mata awak ni, orang Islam masih banyak lagi yang perlu didakwah. Sebab apa? Masih buat maksiat dan sebagainya. Kenapa awak nak dakwah kepada saya? Jadi soalan saya ialah, kalau kena kat Brother Lim, soalan ni datang daripada orang macam ni, apa jawapan Brother Lim? Silakan. Okey, saya berada di situ sebenarnya kan tadi. Bagi saya begini, ramai orang nak pergi berdakwah ke orang asli. Tetapi kita tak cukup buat kita punya homework ya. Kita sepatutnya cari orang Islam yang berada di situ dan kita belajar dengan mereka pendekatan yang sesuai untuk mendekati orang asli. So bagi saya, kadang-kadang kita pergi sana, kita nak terus buat program, buat solat, buat ini, buat itu. Bagi mereka, you sendiri punya orang Islam kat situ pun tak solat, dia nak panggil saya solat. So bagi saya sebetulnya pendekatan yang sesuai bagi saya lah, bagi mereka yang nak pergi buat orang asli ni, saya cadangkan mesti mau cari orang-orang yang Islam yang di situ untuk bagi nasihat, minta nasihat mereka macam mana, apa jenis program yang lebih sesuai, macam mana kita boleh mendekati mereka, macam mana kita boleh menyampaikan mesej Islam supaya mereka boleh faham. Dan saya sebenarnya mungkin saya bagi satu pendekatan yang saya pernah buat lah, bila saya buat program dengan orang asli. Penganjur tu, tak mau cakap nama, penganjur tu jemput ramai penceramah. Saya penceramah yang last. So penceramah yang pertama cakap, mereka pun kat bawah cakap. Yang kedua cakap, mereka pun borak-borak, budak lari-lari semua, bising semua. Saya tengah fikir, macam mana kita nak sampaikan ceramah, mereka pun bising, mereka pun cakap dan sebagainya. Maka tiba-tiba Allah bagi ilham, dapat satu idea, macam mana nak buat mereka ni concentrate. Mereka tak bising, tak cakap, concentrate nak dengar kita cakap dan nak jawab soalan kita. So bila saya buat macam nanti saya beritahu apa teknik tu, dan teknik tu lah akhirnya dapat concentrate, dan mereka sangat selesa nak jumpa saya, mereka sangat suka nak cakap, nak dengar soalan dan sebagainya, nak dengar hujah. Apa tu? Saya tanya soalan yang mudah. Siapa dapat jawab? RM20. Maka semua bagi mereka ni RM20 tu duit yang sangat besar. So mereka semua, wah, anak bising pun diam. Semua diam, concentrate. So saya rasa kadang-kadang ini salah satu cara yang kita boleh buat mereka, sebab kita buat program. Kalau kita cakap, dia pun cakap, program tu mesej tak sampai. So mesej tak sampai tu kita kena cari teknik. So bagi saya, sebetulnya bagi saya, kita kena satu, dakwah kepada orang asli, kita kena fokus kepada akidah. Yang kedua, kita kena belajar fiqh yang lebih mudah.
Kalau orang yang tak biasa tentang usul fiqh maqasid syariah, dia pergi buat dakwah kepada orang asli, problem. Sebab apa? Mereka sana tadi kita pergi berapa ekor anjing ada? Mana-mana pergi anjing tu ikut. Bukan saja anjing, kadang-kadang ada babi. Kalau orang yang tak biasa, oh najis berat. Kadang-kadang kita susah nak mendekati mereka. So saya rasa inilah sedikit pandangan saya lah. Saya rasa sebab nak dakwah kat orang asli ni, kita kena cari macam dia punya orang apa? Dia punya ketua batin ke yang Islam. Kalau cari orang Islam yang di situ macam ustaz tadi tu, dia faham, dia lebih faham, dan dia juga boleh recommend orang sana yang lebih faham lagi ajar kita. Maka kita dah faham situasi, maka kita boleh rancang program yang sesuai kepada mereka. So itu cadangan saya. Jangan pergi sana ikut apa yang kita nak buat. Kita kena buat mengikut apa yang mereka minat. Apa yang mereka suka. So itulah cadangan saya. Bila nak dakwah, nak dekati orang asli. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Brother Lim atas penjelasan tu, dan juga saya rasa puas hatilah dengan jawapan tu. Sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, kita tidaklah boleh memilih kasih dalam siapa kita nak berdakwah. Memang betul sebahagian orang Islam kita tu mungkin dia tu belum bersedia untuk mengikuti Islam secara 100%. Tetapi kita sebagai umat Islam yang mungkin alhamdulillah Allah telah pun memberi kita kemudahan untuk praktis, insya-Allah 90% lah, insya-Allah bukan 100% nak mengikutkan yang semua tu, tetapi kita harus memberi semangat. Bukanlah kita memberikan satu apa kata tu seperti judge the book by its cover. Kita tidak boleh ada mindset begitu. Dalam dakwah ni kita sama-sama mengajak kepada kebaikan, dan kalau sekiranya lah dia tu contohnya seperti ada orang bukan orang yang masuk Islam ni, dia masih melakukan perkara-perkara yang salah. Contohnya masih makan babi ke, ataupun masih minum arak, masih lagi pelihara anjing dan sebagainya. Mungkin itu kesilapan dia yang apa ni yang cakap tu dia belum memahami, ataupun dia punya kefahaman tentang Islam itu belum lagi menebal lah contohnya. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka. Malah tugas kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah untuk menyampaikan mesej Islam kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bimbing mereka ke jalan Allah dengan cara yang betul, insya-Allah. Baik, itulah sedikit perkongsian alhamdulillah pada malam ini. Maaf kita terlebih masa, target 1 jam tapi dah terlebih dah ni. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang ingin lagi lanjutkan dengar perkongsian Brother Lim, insya-Allah esok Brother Lim, Jui Sun, Brother Ben Uwi Cui Beng dan juga Brother Yusof Iman Kwek, mereka akan bergabung. 3 orang sekaligus akan berkongsikan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tajuk soalan lazim daripada non-Muslim. Dan juga mereka mengambil soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Kalau ada apa-apa soalan, buat homework, tulis, besok nampak je live, terus komen. Boleh insya-Allah pada pukul 10 malam. Dan selepas program mereka dalam lebih kurang pukul 11 atau 11.30, insya-Allah saya dan juga 2 lagi sahabat saya daripada London, iaitu Sheikh Abdul Rahim Green dan juga Isa Khan daripada tim kami AERA, kita akan menganjurkan satu program di mana kita akan kongsikan apakah yang sedang berlaku di pentas dakwah dunia kita, di mana alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah, tim kami telah berjaya untuk menceburi ataupun telah menerokai banyak negara-negara yang tak pernah lagi Islam sampai, dan membawa orang-orang bukan Islam kepada Islam. Jadi akan kita kongsikan dalam bahasa Inggeris esok. Kita biasanya kita kalau ceramah dekat platform yang media sekarang ni, kita bahasa Melayu, tetapi besok ada kelainan sikit, maaf, dia akan bermula sangat lewat, iaitu dalam 11.30 malam. Tetapi insya-Allah saya rasa waktu tu memang kita sedang qiyamul lail ataupun tengah tunggu nak sambung solat malam kita ataupun ibadah kita. Jadi sama-samalah insya-Allah besok kita raikan ilmu. Mudah-mudahan 10 malam yang terakhir ni memberi kesan kepada hidup kita, dan dianya akan membawa manfaat kepada kita nanti selepas Ramadan ini, insya-Allah. Okey, akhir sekali saya sekali lagi menyeru sahabat-sahabat yang sedang menonton, marilah sama-sama kita melabur saham akhirat. Teruslah sumbang kepada projek IDT, Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Mudah-mudahan sumbangan anda, kalau anda dapat, kalau malam ini Lailatul Qadar, masya-Allah, Allah akan lipat kali gandakan ganjaran yang anda berikan pada malam ini. Contohnya kalau anda kasih RM1 sekalipun, kalaulah bayangkan malam ini Lailatul Qadar, Allah lipat kali gandakan
sumbangan anda. Jadi sesiapa yang ingin maklumat lanjut bolehlah layari page Interaktif Dakwah dan Tarbiyah atau boleh hubungi Brother Lim Jui Sun langsung ataupun boleh sumbang dekat account number yang tertera di bawah Brother Lim punya skrin tu insya-Allah. Dan akhir sekali kami berdua memohon maaf sekiranya ada salah ataupun silap daripada penyampaian kami, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan bolehlah memberikan sedikit iktibah kepada kita semua dan kita belajar bersama insya-Allah. Yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri, dan insya-Allah kita berjumpa lagi esok malam. Daripada itu kami akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.